Wih, ada sale! Kena beli ni. Ya Allah, banyaknya sale. Wih, Shopee. Ya Allah, banyaknya sale. Ada kasut semua sale, tudung. Wah, ni cantik lah warna hitam, kelabu coklat. Harganya pun murah. Tak adalah saiz 40. Tapi tak apalah, saiz 39 mesti muat dengan aku. Tak pun saiz 38, kaki aku kan kecil. Bising lah. Hello. Hello Azra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau dah buat ke assignment tadi? Assignment? Tak buat lagi. Takkanlah kau tak buat lagi. Aku tak tahulah. Tak reti nak buat. Ni bukan Azra ni. Selalu kerja kau yang siap dulu. Kau dah kenapa weh? Aku tak ada mood ni. Relax lah. Kau nak marah-marah kenapa? Janganlah kacau aku. Dah lah, blah lah. Terus letak. Azra! Kenapa pukul 12 pun kau tak bangun lagi ni? Hoi! Tengok dah lah tempat kucing pun bersepah-sepah. Dia ingat aku siapa? Yang kucing tak bagi makan apa semua. Lepas tu halaman rumah tak sapu apa semua. Serabut aku dengan budak ni. Azra! Azra! Ya, aku ni dah rush ni. Cepat nak sampai kerja ni. Hello, Waalaikumsalam. Ni siapa? Ni Mira, anak makcik ni taman sebelah ni. Saya ada nak bagi tahu Azra tapi Azra jangan terkejut Mira nak kata apa? Ni saya nak bagi tahu ayah Azra dah tak ada. Tadi kita orang sekeluarga nampak dia aksiden dekat depan taman ni. Tak mungkin. Sebab tadi ayah saya baru je keluar. Saya sempat berborak dengan dia. Betul Azra. Tadi pagi dan dia nak pergi kerja tu lah dia terbabas dengan lori. Sekarang ayah Azra dekat hospital Taiping. Mungkin pihak hospital nak bedah siasat kot. Azra bersabarlah ya. Saya tak percaya. Saya tak percaya. Azra. Aku tak percaya. Aku tak percaya ayah aku dah tak ada. Aku tak percaya.
Ya, ya. Hari ini ada jadi kamu kan? Betul. Ayah ada something lah nak bagi kat kamu. Ayah nak bagi saya hadiah ke? Macam tu lah lebih kurang sebab yelah sebelum-sebelum ni ayah tak pernah pun nak bagi kat kamu apa-apa kan. Sebenarnya birthday kamu. Jadi ayah rasa macam ada rezeki lebih, ayah nak kongsi lah dekat kamu. Ayah harap kamu dapat terima lah apa yang ayah beri walaupun hadiah ni tidak seberapa. Ni ayah buat susah je. Dia tak ada susah, itu rezeki kamu. Ya, selama ni ayah tak pernah bagi apa-apa pun. Wah, jam. Terima kasih ayah. Sebetulnya saya tak perlukan pun jam ni. Yang penting saya sentiasa ada dengan ayah. Sam, macam mana? Sihat kan? Nampak? Tak nampak? Alhamdulillah sihat. Eja. Alhamdulillah. Bukan Azra ke tu? lah. Ha. Dah Azra. Korang. Kau dah kenapa teman tu? Ha. Kau boleh datang kat sini? Tak lah weh. Aku rasa macam tak ada mood lah. Dah kenapa tak ada mood? Ha. Kau serius lah? Ya. Sekarang ni aku rasa macam nak sendiri je selalu. Kadang-kadang pun aku macam malas nak keluar. Tapi ni lah. Terpaksa juga keluar kan. Alah, kau tak payahlah fikir sangat. Lek-lek dah lah. Bukan macam tu. Memang aku tak nak fikir pun. Tapi keadaan aku sekarang ni, aku sendiri buntu. Korang nak tahu tak? Hari tu, aku adalah cuba nak bunuh diri. Time tu mood aku gila teruk. Weh Azra, kau dah kenapa? Kau dah puas hidup ke apa? Nak mati bagai ni? Tak baik kau. Macam tu. Kita sebagai kawan kita kena support dia, bantu dia. Tak adalah dia tiba-tiba nak mati kot. Tiba-tiba tak nak mati. Tahu Betul, tak? tapi- Kita perjalanan panjang lagi. Betul. Tapi kita kena bantu dia. Dia sekawan. Kadang-kadang, tak tahu lah aku. Apa kita tanya dia? Korang dah diam. Bisinglah korang ni. Sorry. Aku rasa hidup aku ni dah tak berguna. Dah lah, ayah aku baru je meninggal. Korang tahu tak, aku stres tau. RM1,000 aku habiskan untuk beli Shopee je. Barang-barang Shopee. Ni serius lah. Weh, banyak tu. Kau Ya, buat betul. apa? Tak lah. Aku tak tahu. Kadang-kadang mood aku down. Tapi kadang-kadang mood aku macam okey balik. Time mood aku okey tu lah aku beli barang-barang Shopee. Beli baju, beg semua. Semua aku beli. Kau guna ke semua tu? Ha, kau guna. Aku tak guna pun. Aku rasa kau ni dah kena ganggu kan. Otak kau pun dah serabut. Astagfirullahaladzim Sam. Kita sebagai kawan kena support dia. Jadi kalau dia ada apa-apa, kita kena dengar apa dia ceritakan pada kita. Dan aku ada seorang kawan yang aku kenal, Ustaz. Nanti aku akan bagi kontak nombor untuk jumpa dia. Mana tahu boleh bantu kau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya. Ustaz, sebetulnya tujuan saya datang ke sini banyak sangat masalah yang saya nak luahkan. Okey. Sebetulnya kan Ustaz, saya ni macam ada gangguan lah Ustaz. Kenapa Azra rasa Azra diganggu? Saya tak tahulah Ustaz, tapi baru-baru ni saya mengalami banyak masalah yang menyebabkan saya rasa diri saya terganggu. Contohnya kan Ustaz, saya susah nak tidur. Saya macam seolah-olah nak bersendirian. Saya rasa tak nak keluar. Lepas tu kadang-kadang kan Ustaz, saya macam rasa nak bunuh diri. Sampai tahap saya punya stres tu macam tu. Subhanallah. Jadi, adakah itu perkara yang membuatkan Azra rasa terganggu? Ada tak apa-apa yang membuatkan Azra jadi macam ini? Mesti ada sebab. Mesti ada punca. Sebetulnya kan Ustaz, memang ada punca pun. Cumanya kan, saya punya emosi tu lah kadang tak stabil. Yang menyebabkan saya mengalami depresi, kurang tidur. Dan sampai satu tahap tu kan, saya rasa macam nak bunuh diri. Saya baru je kehilangan ayah saya. Saya rasa macam seolah-olah dunia saya ni gelap.
saya tak ada siapa pun sekarang. Cuma saya bersendirian je sekarang. Memang Azra bersendirian ke? Ataupun Azra tak ada kawan-kawan, tak ada peneman hidup? Ataupun Azra rasa diri Azra bersendirian? Tetapi dalam masa yang sama, ada orang di sekeliling Azra. Macam mana tu? Saya ada je kawan. Tapi saya rasa seolah-olah saya nak bersendirian. Saya tak nak orang ganggu hidup saya. Saya suka bersendirian, Ustaz. Saya stres lah, Ustaz. Kadang macam saya rasa saya nak akhiri hidup saya dengan bunuh diri. Saya ada cubaan nak bunuh diri sebetulnya. Tapi saya ingat balik, takkanlah saya nak habiskan hidup saya dengan macam tu je. Betul tu. Apa yang Azra fikir tu itu betul. Takkan Azra nak selesaikan hayat Azra untuk perkara yang begini. Baru-baru ini ayah Azra baru meninggal dunia. Ini Azra nak bunuh diri. Azra tak kesian ke pada ayah Azra? Ya, Ustaz, saya terfikir macam tu. Tapi saya tak tahulah, Ustaz, sebab ayah saya dah tak ada sekarang. So saya rasa macam hidup saya dah tak berguna. Subhanallah. Tak baik Azra cakap macam itu. Kita ini orang Islam. Kita ini ada iman. Kita ini ada ibu dan ayah. Walaupun ibu dan ayah itu telah kembali kepada Allah. Walaupun ayah Azra telah kembali kepada Allah, Azra perlu tahu, Azra hidup sekarang ini untuk menggembirakan mereka. Takkan Azra nak sia-siakan hidup Azra. Saya sebetulnya nak tahu, adakah saya ni ada gangguan, Ustaz? Apa yang saya perlu buat? Okey, sekarang ini kita tak mau panjang-panjang sangat. Saya pun nak bagi Azra semangat, nak bagi Azra harapan untuk pulih semula dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah. Jadi Azra dah bersedia ke nak mendengar apa yang saya nak cakap ini? Ya, Ustaz, saya sedia. Okey, sekarang ini apa yang Azra perlu buat Perkara yang pertama sekali, apa yang saya nak sarankan pada Azra adalah Azra perlu melakukan solat sunat taubat 2 rakaat. Kalau boleh setiap hari. Sebab bila kita selalu bertaubat, Allah Ta'ala akan berikan apa yang kita nak. Bila kita mempunyai kesedihan, insya-Allah Allah pasti akan gembirakan semula. Saya nak Azra selalu bertaubat. Bukan bermakna aku ni nak bertaubat ni aku buat dosa. Bukan. Ini untuk membersihkan hati Azra. Sebab itu kena buat solat sunat taubat. Kita ni bukan kita ada dosa. Ada dosa nak taubat. Ada dosa nak taubat. Tak. Dosa ni kita kena faham. Dosa ni bukan bila kita buat maksiat sahaja. Dosa ini bila kita buat baik pun itu akan dikira dosa. Kalau kita sombong, kalau kita rasa diri kita baik dari orang, ini yang kita pasal dosa. Jadi bila Azra buat solat sunat taubat, insya-Allah itu adalah proses untuk membersihkan diri Azra. Bila hati Azra bersih, fikiran Azra akan berfikir dengan rasional, berfikir dengan syariat kehidupan ini. Maksud saya berfikir dengan waras, yang mana baik, yang mana buruk. Bunuh diri ini benda yang buruk, aku tak boleh buat. Barulah pemikiran-pemikiran yang baik itu datang bila hati bersih. Okey, yang pertama solat sunat taubat. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, Azra perlu mencari ketenangan dengan duduk dengan kawan-kawan yang memberikan Azra inspirasi dan positif. Jangan duduk dengan orang-orang yang nak melemahkan hati Azra. Yang ketiga, ada waktu Azra perlu bersendirian
Bersendirian Azra bukan bersedihan. Bersendirian Azra adalah berfikir muhasabah diri semula. Azra kena tahu kita semua akan mati. Kita semua pasti mati. Jadi Azra perlu muhasabah diri dan ambil kekuatan ini. Azra tak boleh sampai bila Azra nak jadi macam ini. Suatu hari nanti Azra akan ada anak. Azra akan ada suami. Dan nanti juga suami Azra pasti akan mati. Jadi ini adalah sumber kekuatan, pelajaran, pengajaran untuk Azra bersedia untuk masa hadapan. Azra, kasih sayang Allah lebih luas dari murka dia. Apa kita nak takut? Ditambah pula kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Azra, jangan tutup hati Azra, buka hati Azra. Terima segala apa yang berlaku. Kalau Azra tutup, ini adalah penyiksaan untuk Azra. Azra akan mengadu pada saya perkara yang Azra adu tadi. Ya, saya nak Azra sihat. Saya tak nak Azra sakit. Okey. Kemudian insya-Allah nanti bila rentas negeri dah buka bila rentas negeri dah buka, nanti insya-Allah Azra datang jumpa saya bagi air penawar. Saya nak post laju sekarang tak boleh, post laju tepi rumah saya tutup. Nanti insya-Allah itu nanti ke depan. Okey. Satu lagi Azra, walaupun Azra dah jumpa saya, Azra kena tahu ini hanya berlandaskan cara pendekatan Islam, ya. Saya sarankan Azra berjumpa dengan pakar psikologi, ya. Baik Ustaz. Berjumpa dengan mereka untuk dapatkan apa penyakit psikologi untuk diri Azra. Saya nak Azra tahu je supaya Azra boleh tahu apa yang aku perlu buat. Sebab penyakit psikologi ini banyak. Tapi dari sudut Azra ini, insya-Allah saya rasa ini adalah bipolar. Tak apa, nanti Azra pergi dulu, jumpa pakar psikologi, dapatkan rawatan dengan mereka. Cara macam tu pun kita kena buat, itu wajib. Sebab perubatan cara klinikal itu perlu. Dan perubatan cara Islam pun perlu. Dia seimbang lah, supaya tak berat sebelah, insya-Allah. Ya, betul Ustaz. Apa yang Ustaz cakap tu baru saya dapat sedikit input. Dan selepas ini, saya akan ambil jalan untuk pergi ke pakar psikologi. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah, sama-sama. Masuk? Oh, Azra. Duduklah. Terima kasih. Okey Azra, memandangkan ni dah ke sesi seterusnya kan. Hari tu kita dah adakan sesi yang mula-mula lah. Jadi pada sesi yang pertama hari tu, Azra pun dah cerita pada saya tentang diri Azra kan. Okay, Azra dah share sebanyak kan, sedikit sebanyak. So, apa yang saya dapati, terdapat beberapa simptom bipolar dalam diri Azra. Cumanya saya sebagai kaunselor ni tak bolehlah nak bagi keputusan yang mengatakan Azra adalah pengidap bipolar disorder dan sebagainya. Cuma saya nak nyatakan kat sini, Azra janganlah rasa macam rendah diri ataupun rasa macam tak best lah. Jangan fikir yang Azra ni sebenarnya memang mengidap bipolar. Cuma apa yang saya nak nyatakan, melalui cerita dan perkongsian daripada Azra itu, didapati beberapa simptom bipolar tu ada dalam diri Azra. Cumanya bagi pihak saya, boleh tak kalau saya minta Azra rujuk kepada pakar yang lebih arif? Maksudnya macam mana? Okey, maksud saya Azra rujuk pakar psikiatri untuk kita dapatkan info ataupun keterangan lebih lanjut lah. Adakah betul dalam diri Azra ni ada bipolar tu, ataupun hanya sekadar kebetulan simptom-simptom tu ada dalam diri Azra. Boleh? Okey, boleh. Okey.